Assalamualaikum. Kita diberitahu yang pilihan raya negeri Johor ni perlu diadakan demi untuk kestabilan politik. Sekarang ni UMNO Barisan Nasional mempunyai majoriti yang tipis. Jadi mereka perlu tingkatkan majoriti ini, increase the majority untuk kestabilan politik. Dan banyak kerajaan nak buat, tak boleh buat kerana tidak mempunyai majoriti yang besar. Bagaimana kita mencapai kestabilan politik dengan kita mencetuskan kekacauan? Kita menimbulkan huru-hara politik, dan itu cara kita mencapai kestabilan. We cannot achieve political stability by triggering or creating political instability. Ini alasan yang diberi dan ramai juga yang terima alasan tersebut dan percaya yang perlu pilihan raya negeri Johor diadakan demi untuk kepentingan rakyat. This has got nothing to do with the rakyat. The rakyat's life goes on. Siapa memerintah, tinggi mana majoriti sekalipun, nasib rakyat masih sama. Tidak ada perubahan. Masa kerajaan Pakatan Harapan, masa kerajaan Perikatan Nasional, dan sekarang ni kerajaan Barisan Nasional is all the same. Dalam 4 tahun, kita ada 3 kerajaan, dan ketiga-tiga kerajaan ini boleh katakan tidak mengubah nasib rakyat. COVID lagi tinggi sekarang dari dulu. Banjir masih berlaku. Peperangan tu sudah tercetus di Ukraine dan harga minyak naik, harga makanan pun akan naik dan macam-macam lagi. So the rakyat's life does not change whichever government is in power and however high the majority of that government is. Jadi apa alasan dia? Kita adakan pilihan raya negeri Melaka dan kita adakan di Sarawak, sekarang ni di Johor. Lepas ni akan ada pilihan raya pula dirancang di Kedah dan diikuti dengan Perak. Banyak lagi pilihan raya negeri akan diadakan dan mereka cuba juga kalau boleh nak adakan PRU 15, pilihan raya umum yang ke-15 lebih awal. Sepatutnya pertengahan tahun depan. Mereka nak kalau boleh tahun ini dalam 2-3 bulan lagi. Sebab apa? Dan mereka kata banyak mereka nak buat, tak boleh buat. Apa yang mereka nak buat? Dan yang boleh katakan pembangkang menyekat kerajaan dari buat. Bajet lulus. MOU ada. Dan pembangkang pun banyak menyokong rancangan kerajaan, usaha kerajaan, di mana rancangan usaha tersebut menguntungkan rakyat, membantu rakyat. Tak ada pun pembangkang nak sabotaj kerajaan semata-mata kerana nak sabotaj, walaupun tindakan sabotaj tu akan menyusahkan rakyat, akan tidak membantu rakyat. So, banyak excuse, tapi kalau tengok dari segi apa yang sedang berlaku, alasan tu semua tak menasabah. So, why are we creating political instability on the excuse that we want to try to achieve political stability? Kita mencetuskan huru-hara dengan alasan kita nak mencari kestabilan. Something is not right with that argument, with the excuse. Yang kita tahu, sedang berlaku rebutan kuasa di dalam UMNO. Ismail Sabri ialah Perdana Menteri dari UMNO. Tapi Najib dengan Zahid tak selesa dengan Ismail Sabri. Dan sebabnya sama dengan sebab mereka tak selesa dengan Muhyiddin Yassin. Alasan dia, Muhyiddin Yassin ni tindas UMNO tidak berlaku adil terhadap UMNO, menzalimi UMNO. Itu alasan yang diberi, official reason.
Tapi alasan sebenarnya Muhyiddin tak mau bantu Najib dan Zaid dalam kes mahkamah mereka. Kalau tidak ada campur tangan Perdana Menteri, tidak ada tindakan dari Perdana Menteri, maka Zaid dengan Najib ni boleh dikatakan sah akan masuk penjara. Mereka tak boleh nak lepas kes mahkamah mereka. Terlebih lagi di Amerika sedang berjalan kes Roger Ng di mana Tim Lesner memberi testimoni di dalam mahkamah. Dan banyak lagi rahsia-rahsia yang sebelum ni belum diketahui oleh rakyat Malaysia, hari ini sudah diketahui. Maka apa yang dibicarakan di Malaysia hanya sebahagian dari cerita sebenar. Dan kalau perkara ni dibangkitkan di Mahkamah Malaysia, lagi teruk. Lagi susah Najib nak lepas. Dan Zaid pun, kalau kita follow lah perbicaraan di mahkamah pun, banyak rahsia-rahsia yang sebelum ni tidak diketahui, hari ni sudah diketahui. Dan nampaknya kes terhadap Zaid pun lagi susah, lagi problem. So, memandang kepada perkembangan perbicaraan bukan saja di Malaysia tapi di Amerika, sekiranya tidak ada campur tangan Perdana Menteri, kalau Perdana Menteri tidak masuk campur dalam urusan mahkamah, maka susah Zaid dengan Najib nak lepas. Dan mengikut budak-budak Zaid, budak-budak Najib, Ismail Sabri ni tak beza dengan Muhyiddin Yassin. Walaupun Ismail Sabri ni boleh dikatakan Perdana Menteri dari UMNO, tetapi beliau juga tidak mau salah guna kuasa, abuse his power, iaitu campur tangan di dalam urusan mahkamah dan arah hakim untuk bebaskan Najib dan Zaid. Dan 2 hari dulu sepatutnya Peguam Negara Idrus Harun bersara. Dan dia tidak mahu dilanjutkan hingga ke pilihan raya. Mereka kalau boleh nak suruh dia continue anti pilihan raya, tapi dia tak mahu. Oleh kerana dia tidak mahu campur tangan di dalam kes-kes mahkamah. Selagi dia Peguam Negara, selagi tu dia akan ditekan untuk campur tangan kes mahkamah. Jadi dia nak bersara. Dan dia telah pun 2 hari dulu sepatutnya bersara. The problem is, kalaulah mereka lantiklah kata Peguam Negara yang boleh diarah, boleh dikontrol, boleh dikawal, bagaimana Peguam Negara yang baru tu nak campur tangan dalam kes ni? Takkanlah nak arah hakim suruh bebaskan semua yang menghadapi kes mahkamah. Nampak sangat. Dan tidak ada alasan yang kuat, tidak ada alasan yang menasabah untuk nak gugurkan kes mereka. Juga kalaulah Peguam Negara nak arah perhakiman untuk tarik balik kes, tarik balik charge, gugurkan kes, juga tak boleh. Kalau Peguam Negara yang baru ataupun hakim membebaskan ataupun menggugurkan kes terhadap Najib dan Zaid, mereka akan dikutuk habis-habis seluruh dunia. Mereka akan dikenali sebagai pariah. They cannot afford. Kalau dia nak buat pun tak boleh direct sangat, indirect. Tapi nak buat indirect macam mana? Oleh kerana kes-kes ini semua sudah terlajak jauh ke depan. You cannot U-turn already. You gone beyond the point of no return. How to U-turn on this case? Apabila banyak sangat telah didedah di dalam mahkamah dan mahkamah telah pun membuat keputusan terhadap Najib dan Najib didapati bersalah. It's too far ahead to U-turn. Tak boleh. Kalau peringkat awal dulu, boleh dikatakan bukti tak cukup lah, inilah itu. Tapi sekarang ni dah sampai ke tahap tak boleh nak batal. Very difficult to cancel. Jadi bagaimana Peguam Negara ataupun hakim nak lepaskan
Zayed dan Najib. Kecuali Perdana Menteri salah guna kuasa dan campur tangan dalam urusan perhakiman, urusan mahkamah. Jadi, this is the problem. And oleh kerana yalah, ada orang kata Ismail Sabri Yaakob ni tidak begitu agresif. Tapi kalau Perdana Menteri agresif sekalipun, dia ada had. There is a limit. Apa yang dia boleh buat dari segi salah guna kuasa. Tak boleh nampak sangat salah guna kuasa. Kalau salah guna kuasa pun, biar tangan kita tak dilihati. So, that is the problem. And so, harapan pemimpin-pemimpin UMNO seperti Najib, Zayed, Tok Mat akan ambil alih sebagai Perdana Menteri. And untuk Tok Mat ambil alih sebagai Perdana Menteri, dia terlebih dahulu, dia kena menang pilihan raya. Dia kena menang kerusi parlimen. Barulah dia boleh jadi Perdana Menteri, layak jadi Perdana Menteri. Kalau dia bukan seorang ahli parlimen, dia tak boleh jadi Perdana Menteri. Jadi dia orang nak tekan supaya pilihan raya umum yang ke-15, PRU15 diadakan secepat mungkin, supaya Tok Mat boleh bertanding dan ambil alih dari Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Dan selepas tu Tok Mat akan menyelamatkan Najib dan Zayed dari masuk penjara. That's all. And all this pilihan raya negeri sini, pilihan raya negeri situ, dan dirancang akan adakan lagi selepas Johor ini, ia hanya menunjukkan yang Zayed dengan Najib ni masih kuat, Zayed dengan Najib ni masih berkuasa. Dan sekira menang Johor lah kata dengan lebih dari 2/3, macam di Melaka baru ni 3/4, mereka akan memberi gambaran yang ini kerana Zayed dan Najib. Najib turun kempen, beribu-ribu orang keluar. Jadi kemenangan cemerlang di Johor macam di Melaka baru ni ialah kerana Najib. That membuktikan, that shows Najib ni masih kuat, Najib ni masih warlord, Najib ni masih bosku. Jadi sekiranya Najib dan Zayed orang kuat UMNO, kontrol UMNO, maka mereka boleh tentukan siapa sepatut jadi Perdana Menteri yang baru. Ini rancangan mereka. Dan untuk ini berlaku, perlulah pilihan raya beberapa negeri dan pilihan raya umum. The problem is, sekiranya Tok Mat ambil alih sebagai Perdana Menteri sekalipun, boleh ke dia buat apa yang Muhyiddin dan Ismail Sabri tak boleh buat, iaitu gugurkan kes terhadap Najib dan Zayed? Itu satu soalan yang belum boleh dijawab. And alasan dia, Tok Mat sepatut jadi Perdana Menteri dan ganti Ismail Sabri sebab Ismail Sabri ni bukan Presiden Parti. Jadi oleh kerana Ismail Sabri bukan Presiden Parti, maka wajarlah Tok Mat ambil alih sebagai Perdana Menteri. Okey. Kalau macam tu, sebab apa lewatkan pertandingan parti? Sepatutnya pilihan raya umum diadakan pertengahan tahun depan. Dan sepatutnya pertandingan parti, pertandingan UMNO diadakan tahun ini. Tapi mereka nak adakan pilihan raya umum tahun ini dan pertandingan parti tahun depan. Terbalik. They switch. Kalau betul perlu Ismail Sabri menjadi Presiden Parti lah sebelum dia layak jadi Perdana Menteri, maka adakan pertandingan parti, biar Ismail Sabri bertanding, dan kalau mereka nak calonkan ataupun nak taja Tok Mat sebagai calon Presiden Parti, maka biarlah Tok Mat dengan Ismail Sabri lawan dan rebut untuk jawatan Presiden Parti. Kalau Ismail Sabri menang sebagai Presiden UMNO, jawatan Presiden UMNO, maka tak timbullah soalan dia tak layak jadi Perdana Menteri sebab bukan Presiden UMNO. Have the party election. Ikut jadual. Ikut timetable. Dan kalau kita adakan pertandingan parti, dan sekiranya ada satu grup kata Tok Mat sepatut jadi PM,
Dan satu lagi grup kata oleh kerana Ismail Sabri PM, maka biar dia bertanding Presiden Parti. Maka adakan pertandingan dua penjuru di antara Tok Mat dengan Ismail Sabri. Dan kalau Tok Mat menang, okeylah. Bermaknanya UMNO tak sokong Ismail Sabri. Ismail Sabri letak jawatan lah sebagai Perdana Menteri dan biar Tok Mat ambil alih. Oleh kerana ini boleh dikatakan pilihan ahli. The members' wishes. Tapi kalau Ismail Sabri pula yang menang, jadi biarlah dia terus jadi Perdana Menteri. Kita biar ahli UMNO, bukan seorang dua tokoh dalam UMNO atau satu dua manusia dalam UMNO menentukan. Biar ahli menentukan siapa mereka nak sebagai Presiden Parti. Mereka nak Ismail Sabri ke mereka nak Tok Mat. Dan siapa yang menang Presiden UMNO, Presiden Parti, maka jadi Perdana Menteri Malaysia. Dan sekira Ismail Sabri menang, maka Ismail Sabri just continue terus jadi Perdana Menteri. Kalau Tok Mat pula yang dapat undi terbanyak, okeylah, biarlah Tok Mat ambil alih sebagai Perdana Menteri. Tapi biar Tok Mat jadi Perdana Menteri oleh kerana ahli nak, bukan kerana Najib dan Zaid nak. Oleh kerana UMNO ni ialah parti kepunyaan ahli, bukan parti kepunyaan satu dua manusia. Dulu lain. Dulu masa Mahathir, UMNO tu Mahathir punya. Semenjak tu, tidak lagi UMNO ni kepunyaan Mahathir, dan tidak sepatutnya UMNO menjadi kepunyaan satu dua manusia yang ada kepentingan untuk boleh katakan personal punya issues. Itu yang wajar dibuat. Jadi kalau nak cerita demokrasi, mandat rakyat, mandat ahli, okey. Kalau betul kita nak promote ataupun nak mempertahankan demokrasi dan mandat, biarlah ahli memberi mandat kepada siapa mereka nak sebagai presiden dan seterusnya sebagai Perdana Menteri Malaysia. Barulah kita boleh kata ini mandat rakyat atau mandat ahli, dan bukan maknanya kehendak satu dua manusia. Assalamualaikum.